Baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ayuzi akan mulakan perkongsian maklumat tentang pelaburan saham. Jadi hari ini saya nak go through kepada pengenalan dulu tentang pelaburan saham ataupun perdagangan saham. Okey, jadi yang pertama kita kena tahu apa itu perdagangan saham. Jadi perdagangan saham ni dia merupakan salah satu daripada cabang perniagaan. Jadi dia ada untung, dia ada rugi. Jadi dalam perdagangan saham ni, dia ada kelebihan-kelebihan dia daripada perniagaan yang biasa. Jadi contohnya kalau perniagaan biasa kita perlu kena simpan stok, kena ada premis, kena ada pekerja. Jadi kena sewa hosting dan sebagainya lah. Jadi kelebihan perdagangan saham ni pula kalau kita tengok, jadi dia tak perlu simpan stok walaupun kita menjalankan aktiviti jual beli. Jadi kita tak perlu simpan stok fizikal. Bermaksud tak adalah barang-barang dalam stor ke, dalam kedai ke. Jadi yang kedua, tidak perlu untuk menguruskan sumber manusia ataupun human resources. Jadi kita tak perlulah nak hire pekerja, nak bayar gaji pekerja, nak fikir nak susun jadual pekerja, nak agih-agihkan tugas kepada pekerja dan sebagainya. Jadi dia lebih menarik. Jadi yang seterusnya, dia tiada kos penyewaan premis. Ataupun kalau online dia kena sewa hosting. Jadi ada kos sewaan lah, premis ataupun hosting. Jadi dia lebih menarik daripada perniagaan biasa walaupun ia merupakan salah satu cabang dalam bidang perniagaan. Jadi perkara yang penting sebagai trader, jadi saya nak tekankan kat sini melalui rule 3M. Jadi yang pertama, sebagai seorang trader, yang paling penting sekali adalah mindset. Jadi kita gunakan pendekatan 3M. M yang pertama adalah mindset. Yang kedua adalah money management. Yang ketiga adalah method. Jadi tiga perkara ni adalah sangat penting, iaitu mindset, money management dan juga method. Jadi kita go through kepada satu persatu. Apa itu mindset? Jadi mindset ni sebenarnya adalah psikologi trader. Dia fokus kepada psikologi, iaitu kita akan mengkaji ataupun melihat behavior trader ataupun tingkah laku trader. Jadi dalam pasaran saham, terdapat kita kata tingkah laku trader-trader dalam pasaran. Jadi pertama sekali, apa yang kita nak tekankan di sini, apakah objektif ataupun matlamat kita nak mempelajari ilmu saham ni. Yang pertama bagi saya, kita kena betulkan kita punya niat dulu. Apa niat kita sebenarnya untuk menjadi sebagai seorang trader? Jadi bagi saya, jadi sebenarnya trader ni kita kena niat sebagai dia salah satu ibadah. Salah satu ibadah untuk kita menambah ilmu yang baru. Jadi bila kita dapat ilmu baru, kita akan trading dan kita dapat profit. Daripada situ kita cuba untuk menambahkan kita punya amalan sedekah kita. Sebelum ni kita biasa bersedekah, tapi mungkin kita nak tambah lagi lebih banyak. Yang selain daripada tu, kita cuba nak tambahkan lagi nilai zakat kita. Setiap tahun. Mungkin sebelum ni kita memang berzakat, tapi kita mungkin nak gandakan lagi kita punya pembayaran zakat. Jadi itu niat kita kena betul. Jadi bukannya kita belajar saham sebab untuk kaya. Itu yang salah. Itu yang berlaku pada newbie sekarang. Dia nak belajar sebab dia nak kaya. Jadi sama juga perniagaan lain pun, kita berniaga bukan untuk nak kaya. Jadi kita kalau usahawan, dia perniagaan dia sebenarnya untuk menyelesaikan masalah orang lain. Dia menyediakan produk-produk untuk menyelesaikan masalah orang lain. Jadi profit tu dia akan datang kemudian. Jadi usahawan, peniaga, usahawan dan peniaga adalah satu entiti yang berbeza sebenarnya. Jadi sebagai seorang usahawan, usahawan adalah peniaga, kita tahu. Jadi sebagai seorang usahawan, sifat atau tingkah laku dia lebih kurang macam trader. Kita macam trader, kita niat kita kena betul.
sebagai satu ibadah. Sama juga usahawan pun ibadah. Dia cuba menyelesaikan masalah orang lain. Jadi dia mencipta sesuatu produk yang baru untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Itu usahawan. Okey. Jadi dalam behavior trader, yang pertama yang sangat penting adalah kita nak tengok daripada segi psikologi, iaitu sebagai manusia, manusia memang mempunyai emosi. Jadi di sini dalam bidang pelaburan, emosi memainkan sangat penting, ya. Jadi emosi inilah yang berlaku dalam carta-carta kita. Sebenarnya chart yang kita lihat itu adalah emosi pelabur. Chart yang kita lihat, chart trading yang kita lihat tu adalah emosi-emosi pelabur. Okey, emosi takut, tamak. Okey. Jadi emosi tu sebenarnya menggambarkan harga dalam pasaran saham. Jadi dalam emosi ni yang saya bahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu perasaan takut. Jadi perasaan takut ni kadang-kadang dia takut nak rugi, okey. Dia takut nak tutup, okey, takut nak exit, okey. Jadi takut macam-macam takutnya. Jadi kedua adalah tamak. Tamak ni greed, okey. Jadi kadang-kadang dia dah untung $10 tapi dia rasa dia tak nak tutup lagi, tak nak close lagi. Dia rasa dia nak gain sampai $30 baru nak close. Tiba-tiba pasaran saham jatuh. Okay, kalau ketika dia membeli position buy lah masa tu. Jadi tamak tu menyebabkan dia rugi. Okey, kata pepatah, orang tamak selalu rugi. Okey. Jadi tamak ni antara salah satu emosi para pelabur. Takut, tamak. Yang seterusnya adalah putus asa. Putus asa ni kadang-kadang berlaku apabila seseorang pelabur tu telah mengalami kerugian. Jadi dia give up dan tidak meneruskan, maknanya tidak meneruskan trading ataupun akan menyalahkan orang lain. Dia akan menyalahkan guru dia, menyalahkan chart, menyalahkan segala-galanya. Okey, jadi sifat putus asa sepatutnya tidak boleh ada dalam diri seorang trader. Okey, dan satu lagi hope ataupun harapan. Okey, jadi harapan ni selalu juga berlaku dekat para trader. Okey, dia membeli, contohnya dia masuk position buy. Okey, tiba-tiba harga jatuh. Padahal pada ketika itu adalah trend, pada ketika itu adalah uptrend. Downtrend. Okey, downtrend. Okey. Jadi dia membeli, dia buy, position buy. Kemudian harga jatuh dan dia menyimpan harapan, okey, menggunakan teknik harapan agar harganya naik. Okey, jadi itu yang menyebabkan dia semakin loss semakin besar. Okey, jadi teknik harapan kita tak gunalah sebagai seorang trader. Kita gunakan 100% technical analysis. Okey, jadi empat emosi ni memang akan ada kepada seorang pelabur. Saya pun dulu masa newbie mula-mula saya belajar, saya pun tamak juga. Okey, nak masuk lot besar-besar. Okey, rasa macam pandai sikit kita dah masuk lot besar. Okey, saya tak nafikan. Semua trader akan mengalami situasi ini. Okey. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada mindset. Okey, yang seterusnya. Jadi saya nak tekankan juga lagi sekali lagi di sini. Kalau kita tengah marah, okey, jangan trade. Jadi ini antara perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh trader, iaitu jangan trade ketika kita marah. Okey, contohnya tengah marahkan anak, okey, bergaduh dengan kawan, bergaduh dengan pasangan, okey, bergaduh dengan haiwan ke, okey, marah dekat kucing tu ke sebab dia buang najis dalam pouch kereta kita, marah dekat ayam ke, marahlah tu kan. Jadi jangan ada perasaan marah masa kita nak nak masuk position. Okey, jadi masa kita nak masuk position mestilah keadaan tenang, cool dan bersedia. Okay, yang seterusnya dendam ni. Okay, jangan masuk position masa kita dalam keadaan dendam. Maksud dendam di sini, okey, di situasi dia begini. Contohnya seseorang trader tu dia pernah loss. Dia dah loss, okey, rugi. Kemudian dia suntik capital lagi, okey, dan dia masuk lot lagi besar sebab nak cover dia punya loss yang tadi. Itu dah masuk revenge. Okey, dia revenge sebab dia nak cover loss. So dia dendam. Daripada dia masuk satu lot, sebelum tu dia masuk kata kita adjust supaya masuk entry 0.01. Okey, sebelum dia loss dia masuk 0.05.
Kemudian the loss, dia masuk entry satu lot terus, 1.0. Okay, lagi besar. Sebab dia rasa dia nak cover dia punya loss. Itu antara sifat-sifat yang menyebabkan dia akan rugi lagi teruk. Okay, sebab dia masuk dalam keadaan emosi yang tidak stabil dan dah tak ikut rule. Tidak mengikut technical analysis. Okay. Jadi yang seterusnya, ketika keadaan sibuk, okay, busy, sibuk. Okay, masa tu lah nak masak, masa tu lah nak basuh kain, nak lipat kain, nak tengok kerja sekolah anak. Okay. Jadi kita ada masa sebenarnya 23 jam untuk trade. Okay, ada masa-masa yang kita free, kita boleh trade. Okay. Jadi kita boleh masuk position dalam keadaan yang kita inginkan. Okay. Jadi elakkan masuk position masa kita tengah sibuk, tengah meeting. Okay. Macam itulah. Okay, jadi yang seterusnya. Okay, jangan masuk position selepas mengalami kerugian. Contohnya macam tadi. Okay, bila dia dah loss, dia akan ada emosi revenge kat situ. Berdendam. Jadi mungkin dia akan masuk lot-lot yang lebih besar. Jadi kalau dah pernah mengalami kerugian, okay, rehat 1 hari. Jangan trade. Besok buat backtest balik. Kaji di mana kesilapan. Sebab kerugian merupakan satu pembelajaran yang baru yang tidak dapat dibeli di mana-mana. Okay, jadi sama juga dengan peniaga usahawan. Bila dia rugi, dia akan kaji balik apakah strategi, apakah kesilapan dia dan apakah strategi yang seterusnya dia nak buat. Okay, untuk meningkatkan lagi atau memperbetulkan kesalahan dia yang lepas lah. Okay, jadi rugi tu bagi saya dia merupakan satu pembelajaran yang sangat mahal. Jadi setiap orang perlu merasai rugi. Nampak kata pepatah dalam trading ni, rugi itu pasti, untung itu wajib. Okay, rugi memang akan kita lalui. Okay, tidak ada dalam pelaburan saham yang dia kata dia tak rugi. Kalau dia kata dia untung tu maksudnya dia adalah scammer. Okay, saya pun pernah rugi masa newbie mula-mula dulu. Kalau nak cerita pasal rugi, masa tu emosi saya tamak. Okay, jadi saya mula-mula belajar dulu, saya masuk lot, macam biasalah saya masuk lot 0.01. Okay, jadi bila dah profit, saya dah cuba berjaya gandakan. Saya masuk capital 100 USD, saya dah gandakan jadi 200. Okay, jadi bila kita dah berjaya gandakan, saya dah withdraw. Okay, saya buat lagi. Guna capital yang sama, 100, saya gandakan lagi, dapat lagi sekali, 100 saya withdraw. Okay, masa tu dia rasa dia shock. Situasi saya masa tu saya rasa seronok sebab saya rasa saya dah pandai. Tapi sebenarnya saya silap. Okay, yang seterusnya saya gandakan, saya buat lagi profit. Okay, sampai satu tahap saya dah selepas kali kedua saya withdraw tu $200 dua kali, masa mula-mula lah saya belajar dulu. Kemudian saya dah mula ada rasa tamak di situ. Okay, saya buat lagi profit, saya gandakan dapat lagi 100. Kemudian tapi saya tak keluarkan. Saya cuba gandakan jadi 300. Masa tu dalam akaun tu newbie saya 300 USD. Masa 300 tu saya dah rasa capital saya besar dan saya mula membeli lot yang banyak. Jadi memang malang keadaan saya pada masa tu, memang tak bernasib baik. Okey, hari yang saya masuk tu saya sendiri terlupa hari tu hari Rabu yang ada news. Okey, jadi bila saya entry pada saya tak sempat tutup, news tu berlaku. Okey, dan saya buy, masa tu position buy. Okey, jadi dan harganya turun dengan mendadak dan menyebabkan saya MC. Okey, loss habis semua termasuk capital. Okey, jadi 300 USD lah loss. Okey, tapi yang baik, yang untungnya saya tak loss duit yang saya suntik di awal sebab saya dah sempat merasai duit yang permulaan saya suntik tu je lah. Okey, jadi yang saya loss tu cuma duit profit yang saya pernah gandakan. Itu je lah. Jadi tak adalah rasa macam kecewa sangat. Okey, tapi still rasa kecewa. Sayangnya ruginya kalau aku bawa keluar mesti tak rugi banyak. Jadi macam tu kan. Jadi pengalaman-pengalaman macam tu saya nak share supaya kawan-kawan ataupun para pelabur yang baru tidak melakukan kesilapan-kesilapan macam saya buat. Okey, jadi itu kisah lama. Okey, jadi saya sharekan di sini. Selepas daripada tu alhamdulillah saya tak pernah MC lah. Itulah kali pertama dan saya harap itulah kali terakhir saya MC. Okey, margin call. Okey, jadi lepas tu saya cuba masuk lot ikut capital yang saya buat. Saya cuba control saya punya money management.
Okey, saya buat betul-betul. Okey, dan alhamdulillah saya belum lagi MC sampai sekarang lah. Itulah kali pertama saya MC dan merasai perasaan kecewa. Okey, jadi saya berharap para newbie dalam kelas ni tidak melakukan apa yang telah saya buat sebelum ni. Okey, jadi itu kisah yang saya nak share lah, kisah lama dulu. Okey. Dan yang seterusnya adalah bidang psikologi, masih lagi dalam psikologi mindset. Okey, ni juga antara perkara-perkara yang perlu dielakkan sebagai seorang trader. Pertama, jangan mengejar harga. Okey, mengejar harga di sini bermaksud bila kita tengok chart, kita tengok harga tengah naik. Candlestick dia naik. So kita geram, rasa geram, kita nak tekan buy. Once kita tekan buy tanpa setup technical analysis, memang akan berlaku pelbagai kemungkinan. Okey, mungkin bila tiba-tiba bila kita tengok naik, kita entry terus harga jatuh secara tiba-tiba tanpa kita jangka. Okey. Itu adalah kesilapan besar pelabur sebab mengejar harga, kita tak buat setup. Kita tak ikut teknik-teknik dalam technical analysis. Okay, di mana sepatutnya entry point kita yang betul, di mana take profit kita yang betul, dan di mana exit point. Yang penting exit tu. Exit point kita dekat mana. Entry dengan exit penting. Dan kita kena tahu take profit kita nak mana. Okay, yang di mana. Yang kedua, jangan biarkan emosi mengaburi pertimbangan anda. Ini yang tadilah. Jadi emosi kita ada macam-macam. Ada tamak, ada takut nak tutup, hold. Okay, padahal downtrend kita buy. Dia harapan. Okay. Takut nak tutup sebab takut rugi. Kita harap kata dia naik. Kita naik mesti kita tak rugi. Rupanya dia semakin turun, loss semakin besar dan semakin besar. Jadi jangan biarkan emosi. Kita gunakan technical analysis setup yang betul untuk entry dan exit. Yang seterusnya, jangan mudah terpedaya dengan tips orang lain. Okay, setengahnya, kita dapat tips daripada orang lain. Kita dapat signal. Okay, buy. So, kita pun buy. Okay, mungkin signal yang dibuat tu pada ketika itu 10 minit awal. Okay, ataupun 20 minit awal. Kita baru buka signal tu. Okay, dah terlewat. Kita pun entry harga jatuh. Masa tu kita nak masuk buy. Katakan signal buy. Okay, jadi signal ni tak salah sebenarnya. Okay, yang penting sebelum kita nak entry, kita check dulu dengan technical analysis yang kita buat. Sebab tu kita kena belajar. Bila kita belajar, kita akan buat sendiri. So, kita buat dulu kita punya setup, check dulu. Kemudian kita check dengan signal yang orang bagi tu. Betul ke salah? Okay, so jangan terima bulat-bulat lah. Tak salah nak terima signal, sebenarnya bagus. Okay, sekurang-kurangnya kita boleh buat rujukan. Signal tu jadikan sebagai rujukan kita. So, kita buat sendiri, kemudian kita check dengan signal yang orang bagi, betul ke salah. Okay, mungkin dia bagi tu betul dah. Cuma kita entry waktu yang tak kena. Kita entry lewat. Okay, jadi tak kena lah. Okay. Jadi, yang penting, kalau orang bagi signal ke apa, saya lebih suka buat sendiri. Saya tak suka pakai signal yang orang bagi. Sebab saya lebih confident bila saya buat sendiri. Jadi, sebab tu kita kena belajar dan terus belajar lah. Kita kenal pasti signal kita sendiri daripada kita mengambil signal daripada orang lain. Kemudian seterusnya tak ikut rule macam tadi. Tak ikut rule untuk trade. Okay? Penuh dengan emosi, mengejar harga. Okay? Dalam keadaan yang tidak bersedia. Okay? Tidak ikut technical analysis. Okay? Kemudian seterusnya tak baca news ataupun catalyst. Catalyst nanti saya terangkan apa dia. News juga memberi kesan. Kadang-kadang memberi kesan yang besar kepada harga, price. Okay? Jadi news ni kita kena tahu juga. Walaupun technical analysisnya lebih tepat, tapi news ni dia akan bagi sedikit volatility pada harga. Pada news tu keluar, ketika news tu keluar. Jadi masa news tu keluar, kata keluar pukul 10 malam, waktu tu harga akan menjadi terlalu volatile. Okay? Jadi kena berjaga-jaga dengan news ni lah. Kemudian dia akan kembali kepada trend yang kita set up balik. Itulah sebenarnya. Tapi ini kena jagalah. Kalau kita masuk entry besar tiba-tiba news, kemungkinan pelbagai kemungkinan akan berlaku. Okay? Jadi news ni kena ambil tahu jugalah. Kemudian jangan cepat putus asa. Jadi sebagai seorang usahawan pun dia tak boleh cepat putus asa. Sama juga trader. Jangan cepat putus asa. Jika berlaku kesilapan, kerugian, kita kena check balik.
apa sebab kita rugi. Okey, sebab tamak ke, sebab salah setup ke, sebab kita takut ke, kenapa? Salah kita punya teknik ke. Okey, jadi jangan cepat putus asa, kita kaji balik, backtest, baca lagi chart. Okey, sebab tu kalau masa cuti saya suka kaji chart. Okey, kaji backtest balik ke belakang. Okey, kita check balik apa behavior. Sebenarnya setiap stok ni dia ada perangai dia masing-masing. Saya suka mengkaji perangai setiap satu stok. Okey, contoh WTI ni perangai dia macam mana? Brand ni perangai dia macam mana? Apple macam ni perangai dia. Microsoft perangai dia macam mana? Bila kita trade satu-satu tu, kita hanya faham dia. Macam pasangan kita lah, kita je kenal pasangan kita. Macam mana perangai dia? Stok pun macam tu. Okey, dia lebih kurang. Kita akan tahu perangai dia. Dia perangai dia lebih kurang sama je. Sebab tu dalam trading, history repeat itself. Okey, ada pepatah ataupun istilah yang diguna pakai iaitu history repeat itself. Okey, dia akan ulang balik apa yang dia pernah buat. Okey, sebab tu kita kena kaji backtest. Kita tengok perangai dia. Okey, baru kita boleh menguasai dia. Okey, itu yang penting. Okey, kemudian tak ada disiplin. Okey, tak ada disiplin, tak konsisten. Hari ni trade, besok tak trade, lepas tu lupa, lepas tu bulan depan trade. Tak disiplin. Okey, jadi kena disiplin, konsisten. Okey, yang tidak konsisten ni kena elakkan lah. Jadi perlu berdisiplin dan perlu konsisten dalam trading. Okey, yang tadi cerita tentang catalyst. Catalyst ni adalah pemangkin dalam pasaran equity, iaitu peristiwa. Satu peristiwa ataupun berita yang boleh menaikkan harga security secara mendadak naik ataupun mendadak turun secara tiba-tiba. Okey, jadi pemangkin boleh jadi hampir semua perkara seperti laporan pendapatan, semakan analisis, pengumuman produk baru, okey, undang-undang, tuntutan undang-undang, perang, okey, tawaran membeli syarikat. Ini kan dalam news, dalam paper kan. Jadi ataupun ucapan daripada pemimpin negara. Yang paling best kalau trading global ni kita kena tengok apa yang Donald Trump cakap. Okey, apa yang dia speech. Selalunya speech Presiden US saja akan memberi kesan impact yang besar pada pasaran global. Presiden lain tak ada kesan. Okey, jadi selalu kita kalau trader ni dia akan cari apa dia yang Donald Trump cakap, sebab Donald Trump dia memberi kesan pada pasaran saham global. Okey, sebab tu berebut nak jadi Presiden US. Okey, jadi dia punya speech dia tu akan memberi impact. Okey, jadi sebab tu ada pepatah lagi. Banyak pepatah saya ni. Okey, dalam trading memang banyak pepatah. Okey, sometimes the best action is no action. Sebab tu bukan setiap masa kita perlu masuk position. Kadang-kadang kita tak perlu buat apa-apa. Kita tengok market memang tak cantik masa tu, hari ni tak ada set up nak masuk, so tak payah masuk, duduk senyap. Okay, so sometimes the best action is no action. Okay, itu yang paling penting. Kita tengok, cari setup dulu. Ada setup kita masuk, tak ada kita tunggu dulu, sabar. Okay, jangan kejar harga. Okay, sabar. Okay. Yang seterusnya, kita pergi kepada money management. Okay, money management iaitu pengurusan kewangan. Jadi yang pertama, nak trading, kena ada capital. Jadi capital ni perlu menggunakan wang lebihan untuk trading. Jangan guna wang yang kita nak belanja, beli susu anak, beli pampers anak, nak bayar duit kereta, duit rumah, duit yuran anak. Okey, jadi duit lebihan. Okey, kalau gaji kita 6, 7, 8 ribu. Okey, 8 ribu kata. Okey, lebihan duit trading, lebihan duit kita rupanya ada 2 ribu. Tiap-tiap bulan memang 2 ribu ni kita tak guna. Okey, jadi 2 ribu itulah duit lebihan kita. Okey, duit itu yang kita gunakan untuk trading. Okey, jangan gunakan duit untuk yang kita nak guna. Beli makan, pakai semua tu kita kena asingkan. Jadi duit lebihan sahaja kita gunakan untuk trading. Okey. Yang seterusnya, jangan berhutang. Okey, atau membuat pinjaman. Pinjaman tak kira lah. Pinjaman along ke, pinjaman bank ke, jangan. Ini nama dia menjerat diri sendiri. Okey. Okey, kita gunakan duit lebihan. Jangan buat mana-mana hutang. Okey, jadi guna duit lebihan sendiri. Saya ulang banyak kali. Guna yang duit lebihan, jangan berhutang. Okey. Okey, kemudian seterusnya sebelum kita trade, kita kena ambil kira risk dulu. Bila ambil kira risk, reward dia akan datang kemudian. Okey, jadi yang pertama kena ukur dulu kerugian kita. Kalau kita masuk lot ni.
Kalau kita masuk lot kecil, memang untung kecil, rugi pun kecil. Kalau kita tamak, kita akan masuk lot yang besar. Rugi pun akan jadi besar. Kalau rugi, kalau untung okey. Untung besar lah. Okay, tak semestinya masuk lot besar tu rugi besar. Tapi kena baca yang rugi dulu. Okay, lot besar ni kita mampu tanggung tak kerugian banyak ni? Kalau mampu, silakan. Okay. Jadi kena baca rugi dulu, baru reward tu akan datang kemudian. Bahkan kita akan ikut kita punya teknik analisis setup kita. Setup yang kita buat lah. Kita buat sendiri. Okay, cancer ni jangan overtrade ni. Greed ni. Ni adalah tamak lah ni. Perlu ikut modal masing-masing. Kalau modal kita 100 USD, 100 lah. Kalau 1000 USD, 1000 lah. Okay, ikut modal masing-masing. Okay, kemudian mesti kita kena buat benda ni. Trade small but frequent. Well, kita trade kecil-kecil tak apa. Tetapi kekerapan tu yang penting. Kerap lah. Dan konsisten lah. Frequent ni lebih kepada konsisten lah. Konsisten dalam trading. Ini adalah perkara yang sangat penting sebagai seorang trader. Okay. Yang seterusnya, masih dalam topik money management. Okay, tentang fund tadi, capital. Jadi kita bahagikan, saya bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, idle fund. Okay, idle fund tadi duit lebihan lah. Ni idle fund ni duit lebihan. Okay, duit lebihan kita. Okay, jadi idle fund kita 100% lah. Okay, kata ada 2000, 2000 lah. Okay, kemudian daripada idle fund ni, kita nak ambil menjadi trading fund. Trading fund kita adalah 50% daripada idle fund. Okay, 50% daripada idle fund. So, kalau ada 2000, 1000 itu adalah trading fund kita. Okay, itu adalah trading fund. Kita bagi siap-siap. So, kita selamatkan separuh. Kita plan nak guna separuh je. Memang duit lebihan dia 2000. Kita nak guna separuh je, 1000 je. Kemudian daripada 1000 tu kita ambil 10% sahaja untuk sebagai betting fund. Okay, betting fund ni kita nak trade lah. Ambil 10% saja. Kita masuk lot kecil, 0.01. Okay, 10% saja kita masuk. Okay, untuk beli. Nak jual ke beli, sebab kita pasaran saham kita ada dua hala, buy and sell. Kita boleh buat dua-dua. Okay, kita boleh buy, kita boleh sell. Okay, jadi betting fund ni kita ambil 10% daripada trading fund. Macam dalam kotak bawah ni lah. Okay, idle fund kita duit lebihan tu 100% lah. Kalau 2000, 2000. Trading fund kita ambil 50% je, 1000 daripada 2000 tadilah separuh. Okay, dan betting fund kita ambil 10% daripada 1000. Okay, 10% apa? 100 lah. Kan? Okay, jadi itu teknik money management yang kena follow betul-betul. Ini yang paling penting. Kita nak jaga duit kita. Kan sayang duit kita, walaupun kita kaya ke sayang. Okay, jadi kena sayang duit sendiri. Okay. Jadi yang seterusnya adalah method. So method ni ada banyak. Method ni last sekali. Okey, yang pertama, yang penting sebenarnya yang dua tadi. Mindset dengan yang kedua money management. Yang ketiga method. Method ni sebenarnya banyak, terlalu banyak sangat. Okey, method, kaedah. Jadi dalam pelaburan, okay, perdagangan saham, kita ada dua, FA dan TA. FA iaitu fundamental analysis, kita panggil FA. Dia lebih kepada long term. Fundamental analysis ni lebih kepada investing lah. Jadi investing ni, kita panggil pelabur-pelabur dia, kita kenali sebagai investor. Dia beli dan simpan lama. So dia beli sekurang-kurangnya setahun lah. So dia beli tahun ni, dia jual tahun depan. Dia beli tahun depan, dia jual lagi. Ataupun dia beli tahun ni, dia jual 5 tahun lagi. Okay, itu adalah investor. Dia beli dan simpan lama. Macam Warren Buffett. Warren Buffett adalah salah seorang investor. Okay, dia beli mengkaji syarikat. Ini kalau nak jadi investor, teknik yang kita gunakan tak sama dengan trader. Investor tak sama dengan trader lain. Investor dia kaji syarikat. Trader dia kaji melalui technical analysis 100%. Okay, tak payah kaji dah syarikat tu. Okay, kalau investor memang dia tak guna technical analysis. Dia akan kaji syarikat. Okay, biasanya investor akan membeli saham-saham market leader macam FANG. FANG ni singkatan F tu FB lah, saya ambil Facebook. Okay, A tu Apple. Apple antara company yang besar. Okay, Amazon. N tu Nvidia, G Google. Ada lagi selain daripada FANG ni seperti Microsoft. Okay, antara company-company yang fundamental dia strong. Okay, so boleh invest kat situ lah. So kita kaji syarikat tu, kita kaji apakah
new produk yang dia akan keluarkan, siapakah CEO dia. Itu semua kita akan gaji lah. Tapi saya tak ajar yang tu hari ni sebab saya nak fokus dekat trading sahaja. So yang ni kena cari kelas lain lah kalau nak jadi investor. So kalau dalam bursa biasanya kita gunakan CanSlim. Okey, CanSlim tu kena belajar lagi dekat kelas-kelas yang kat luar lah. Okey, jadi kita guna CanSlim untuk invest dalam satu-satu syarikat. Okey, jadi dan investor ni dia juga perlu melabur dalam perniagaan yang dia faham. Dia kaji syarikat, dia kenal syarikat ni, tahu syarikat ni buat apa, dia faham syarikat ni macam mana. Okey, jadi dia faham baru dia beli. Okey, melabur dengan gunakan duit lebihan ataupun dana saja, sama, konsep yang sama, guna duit lebihan juga. Okey. Selalunya return dia kalau kita nak beli kita kena check lah dia punya ROI company. Okey, banyaklah. Okey. Dia punya kajian-kajian syarikat lah kita tengok. Earning dia kalau dia ada earning ke. Okey. Earning per share. Itu untuk fundamental. Okay, sekarang kita pergi kepada technical analysis sebagai seorang trader. So, kita yang ini, okay, technical analysis sahaja. So, dikenali sebagai trader lah yang menggunakan technical analysis. Jadi, trader kita ada banyak jenis. Kita ada swing trader, kita ada guerrilla trader, kita ada scalper. Okay, swing ni dia beli 2-3 hari baru dia jual. Dia beli hari ni, dia jual lusa. Dia beli hari ni, dia jual esok. So, dia ambil masa 2-3 hari. Itu swing. Okay, dia slow-slow sikit. Okay, bukan dia slow. Maksudnya dia memang suka beli, simpan stok 2-3 hari. Baru dia nak jual. Kemudian dia beli pula, dia simpan lagi 2 hari. Macam tu. Itu swing. Okay. Kalau guerrilla ni dia beli mungkin hari yang sama. Okay. Beli ikut jam. Okay. Dia beli pagi, dia jual petang. Okay. Kalau scalper ni dia lagi laju. Kadang dia ikut minit. Kadang dalam masa 20 minit. Dia beli dalam tempoh 20 minit dia jual. Okay. Dia beli pukul 1:30 dia jual dah. Contoh. Dia time frame. Dia bergantung pada time frame. Time frame dia makin kecil. Okay. Okay. Jadi, sebagai seorang trader memang 100% kita gunakan technical analysis sahaja. Kita akan kaji, baca, buat semua. Okay, cari support, resistance, cari trend line, tengok trend line. Okey, kita tarik Fibonacci retracement. Okey, nak pakai indikator apa? Yang banyak-banyak tu. Bukan semua indikator memberi isyarat yang betul-betul tepat pada entry price. Sebab indikator ni dia membantu sahaja. Okey, jadi sebab dia ada lagging indikator. Okey, dia lagging, ada setengah indikator tu dia terjadi selepas tu. Action dia selepas tu. Okey, jadi dia kadang-kadang dia lambat sikit. Okay, jadi indikator ni bantuan saja. Sebab tu kalau trader yang pakai indikator ni dia akan combine. Bukan satu, dia akan combine. Contohnya dia guna parabolic SAR campur dengan Bollinger Band, campur dengan moving average. Dia campurlah semua fractal lah apa dia campur. So sebenarnya yang paling pro trader selalunya dia guna naked chart dia. Dia tak banyak indikator. Okay, dia guna naked chart. Okay, kosong lah chart dia. Okay, kosong je, tak ada apa. Yang dia penting dia tahu di mana support, di mana resistance. Yang tu kita akan belajar selepas ni lah. Okay, dia tahu trend kat mana nak draw. Okay, so dia menggunakan 100% technical analysis. Dan trader ni perlu mencari sweet spot dia masing-masing dalam penggunaan teknik-teknis dalam teknik-teknik dalam analisis counter. Okay. Jadi kena cari sweet spot masing-masing. Okay, mungkin A ni cara teknik dia guna lain. B ni teknik dia guna lain. Okay, jadi masing-masing akan guna mencari teknik masing-masing. Macam saya, bila dah lama-lama saya akan dapat satu teknik saya sendiri. Apa yang saya sedap suka pakai. Okay, nanti bila dah lama kita akan jumpa kita punya teknik kita sendiri. Okay, yang seterusnya sebagai seorang trader, terutama newbie, perlu buat log, okay, ataupun data trading menggunakan teknik yang sama. Contoh kita guna teknik itu sahaja, kita buat log, okay, untuk mendapatkan sweet spot masing-masing. Contohnya kita dah dapat satu teknik, kita cuba teknik ni hari ni dan kita profit. Besok kita guna teknik yang sama, kita dapat lagi profit. Lusa kita buat lagi, kita dapat lagi profit. Okay, kalau kita guna teknik lain, kita buat tak jadi, okay, tak dapat profit, mungkin loss ke apa kan. Jadi dia mungkin ada sesuatu yang tak kena dengan kita punya teknik tu. Okey. Jadi sebab technical ni dia banyak. Okey. Kita kena buat kena buat practical.
Okey, jadi bila kita dah buat lock tu, kita bila dah cukup katakan 100 position yang kita masuk, kita check balik berapa persen yang daripada teknik yang sama kita guna tu menjana profit. Kalau kata 90%, 80 ke 90% semuanya adalah profit, 10% saja rugi, maka itu adalah teknik yang sesuai untuk kita. Kita dah jumpa lah sweet spot kita. So, kita boleh terus gunakan teknik yang tu untuk kita trading. Okay, jadi sebab tu kita buat lock. Saya dulu buat lock. Saya cari sampai saya dapat satu teknik yang suit dengan saya lah, sweet spot saya. So, saya gunakan dia terus. Okay. Bila saya guna teknik tu, boleh buat profit. Jadi, saya terus gunakan teknik yang sama. Jadi, setengah orang dia tak suka teknik tu, dia suka teknik dia sendiri. Jadi teknik ni kita yang kena carilah yang ikut kesesuaian kita. So yang seterusnya kita tengok, ini adalah perbezaan antara trader dan gambler. Okay, trader, beza dia, okay, sebagai seorang trader, dia cuma chip in ataupun kita kata entry lot kecil je. Itu adalah ciri-ciri sifat seorang trader. Ataupun dia scale in, okay, scale in sahaja. Dia scale in, chip in tu masuk kecil, scale in dia scale in sebelum dia entry position, dan dia seorang yang systematic. Okey, dia fokus kepada risk, iaitu downside dulu. Okey, downside dulu, fokus risk dulu. Okey, kemudian dia ada trading plan, iaitu dia tahu dekat mana nak entry price, kat mana nak take profit, kat mana nak stop loss. Okay, itu trader. Gambler ni dia all in, capital 2000, bubuh semua 2000 tu dia trade habis. Rugi pun habis semua, MC pun cepat. Okey, kemudian dia tidak sistematik. Dia lebih pada fokus kepada profit. Okey, upside lah, kita kata upside. Okey, dia fokus untung je dulu. Dan dia tak ada buat trading plan. Itu adalah perbezaan antara trader dan gambler. So, jangan jadi gambler lah, jadi trader. Okey, yang seterusnya, okey, ini adalah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh trader. Yang pertama, dia kurang ilmu. Okey, jadi kena banyak belajar. Okey, kena banyak mengkaji beratus-ratus chart. Kita kena selalu buat kajian. Saya pun beratus-ratus chart saya buat. Saya kaji sampailah saya dapat sweet spot saya. Okey, mengambil risiko yang besar. Yang ni dia masuk lot besar, risiko besar lah. Okey, tak bersedia masa tu. Okey, kita rasa, nampak harga tengah naik dah. Masuklah. Tu tak bersedia lah. Okey, tu nama dia, kita kejar harga. Kemudian tamak. Tamak wah, dah confident. Selalu hari-hari untung. Hari ni 70, besok $50, tu $100. Lepas tu, dia masuklah lot besar. Okey, sebab nak untung cepat. Okey, macam saya cerita tadi lah. So, jangan ada perasaan tamak. Kemudian tak tahu waktu yang sesuai. Waktu tu, hari tu ada news, pergi masuk. Memang mencari masalah lah. Okey, jadi kena tahu waktu-waktu sesuai. Satu lagi, waktu sesuai ni, waktu trading kita. Okey, untuk saya nak share sikit, waktu-waktu trading yang paling di Malaysia, bukan di Malaysia, dalam crude oil ni. Okey, market buka pukul 6 pagi itu adalah di antara pukul 6 sampai 3 petang tu adalah market Asia. Okey, market Asia. Maksud kita trade di antara sama-sama orang Asia je lah. Okey, kemudian start pukul 3 sampai 3.30 market UK buka. Masa tu waktu yang volatile. 3.30 tu market UK buka. Masa tu candlestick akan bergerak laju. Pukul 2 lepas zuhur tu kita dah nampak dah candle akan mula bergerak laju. Bergerak sikit, agak volatile. Itu waktu UK nak buka dah, pre-market. So, antara lepas zuhur tu pukul 2, sebenarnya market dia dalam pukul 3, 3.30 tu, dia agak volatile. Itu market UK buka petang. Kemudian market US pula buka waktu malam. Antara 9 hingga 9.30 malam. Itu waktu volatile. Bila market US dah buka. Okey. Maksudnya trader-trader dah bangun tidur lah di sana. Okey. Jadi itu waktu-waktu yang ikutlah dia suka nak waktu mana yang best untuk dia trade. Okey. Jadi macam oil ni dia buka 23 jam. Okey. Tapi orang-orang tu lah. Macam pagi ni orang Asia je lah trade. Okey. Kemudian bila masuk buka market UK, dah ramai sikit. Okey, buka US waktu malam lagi ramai lah. Macam tu. Okey, jadi yang seterusnya, kesalahan trader dia tak ikut price action. Contohnya dia tak tahu nak tentukan trend. Trend tu uptrend ke, downtrend ke, sideways ke. Jadi itu adalah kesalahan trader. Kena tahu. Sebab ini semua teknikal analisis. So, kena belajar macam mana nak tentukan trend. Selepas ni kita akan sambung topik-topik tentang trend, candlestick, support dan resistance. Okey. Jadi kita jumpa lagi pada
topik-topik yang seterusnya. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum daripada saya, Ayuzi. Sekian.